Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk video ni kita akan bincangkan soalan simulasi 3, kertas 1 bahagian B. So bahagian B ni markahnya adalah 16. Kamu perlu jawab 2 daripada 3 soalan. Okay, so kita terus tengok soalan 13. Okay, soalan 13 ni tajuk apa sebenarnya? Okay, dia kata Maria menjual beberapa buah kek yang berlainan saiz. Kek bersaiz kecil harga dia RM10. Okay, so kita keluarkan maklumat. So kecil RM10. And then sederhana RM15. And then yang besar. Okay, besar adalah RM40. Setiap bulan bilangan kek bersaiz kecil. Okey. So daripada sini ayat yang seterusnya kita akan dapat beberapa ayat matematik, statement matematik. So kalau nak senang, nak mudahkan kerja kamu, kecil, sederhana, besar ni kita label sebagai satu pun boleh ubah yang lain lah. Takkan nak tulis panjang-panjang kecil, sederhana, besar. So kita boleh labelkan, katakanlah kecil adalah X, sederhana Y, besar adalah Z. Okay. So ayat yang seterusnya, setiap bulan bilangan kek bersaiz kecil. So kecil adalah X. Yang dijual adalah ni maksudnya sama dengan. Okay, adalah sama. Jumlah kek saiz sederhana dan besar dijual. So jumlah maksudnya tambah. Saiz sederhana Y. So Y tambah Z. Okay, so ini adalah yang pertama. Okay. So yang kedua, bilangan kek saiz sederhana adalah Y. Okay, yang dijual pula adalah ni maksudnya sama dengan 2 kali saiz besar. 2 kali saiz besar maksudnya 2Z. So ini yang kedua. Okay. Yang ketiga, Maria perlu membayar sewa bagi premis jualannya sebanyak RM300 sebulan. Okay, so RM300 sebulan. Maksudnya jumlah jualan dia tu RM300 sebulan. So apa yang dijual tu? RM10. Okay, yang kecil RM10, tak tahu berapa banyak. Tambah yang besar 15Y, tambah 40Z sama dengan 300. Ada yang dapat jawapan betul tapi jalan kira salah, tak diterima. Okay. So ini sebenarnya adalah tajuk sistem persamaan. Okay. Daripada sini kita boleh guna kaedah penghapusan, penggantian. Yang mana satu yang sesuai lah. Okay. So sebelum kita buat, cikgu galakkan kamu tekan dulu, check dulu guna kalkulator. Okay, check dulu guna kalkulator. Macam mana nak check guna kalkulator? Make sure equation ni kita susun belah kiri ni semuanya adalah pun boleh ubah. So dia akan jadi X tolak Y tolak Z sama dengan sifar. Okay, and then Y, ni X dia tak ada kan? So cikgu kosongkan bahagian X, Y, 2Z pindah tolak 2Z sama dengan sifar. Okay, yang ketiga 10X tambah 15Y tambah 40Z sama dengan 300. Okay, so daripada sini kamu tekan kalkulator. Okay, kita check. Cari jawapan siap-siap. On and then mode, ulang balik mode EQN, tekan 1. So unknowns adalah 3 sebab kita ada 3 unknown yang kita tak tahu, X, Y, Z. So A1 depan X nombor 1. Okay, depan B negatif 1 untuk Y. And then Z negatif 1 juga. Dan D1 adalah sifar. Okay, next one. A2, persamaan yang kedua. So persamaan kedua, A2, X dia tak ada. So sifar. Y dia 1. And then Z dia negatif 2 dan sifar. Okay, sifar. And then A3, persamaan ketiga, untuk X adalah 10. And then Y 15.
Z 40 dan D 300. So keluarlah jawapan X sama dengan 9, okay, Y sama dengan 6, Z sama dengan 3. Okay, itu jawapan dia. So maksudnya X kita tulis siap-siap. X 9, Y 6, Z adalah 3. Okay, so inilah bilangan yang si Maria ni jual. Tapi macam mana nak buat jalan kira? Okay, nak buat jalan kira. Okay, kita pilih nak hapuskan X ke Y. Ataupun kamu tengok dekat sini. Ini adalah Y sama dengan 2Z. So, cikgu ganti Y ni dalam 1. Ataupun kamu guna yang ni. Pilihlah nak hapuskan yang mana satu. Katakanlah nak hapuskan X. Kalau cikgu hapuskan X. Okay. Macam mana nak hapuskan X tu? So, hapuskan X, pilih yang 1 dengan 2 ni. Okay, pilih 1 dan 2. So, kat sini ambil X sama dengan Y tambah Z. Ganti 1 dalam 3. Okay, so 10 X kita adalah Y tambah Z sama dengan 15 sama dengan tambah 15Y tambah 40Z sama dengan 300. So, kamu akan dapat kembang yang ni 10Y tambah 10Z tambah 15Y tambah 40Z. Dah tak ada X. Okay. So, dapat berapa Y sini? 25Y. Z jadi tambah 50Z sama dengan 300. Okay. So, ini jadi persamaan yang keempat. So, kita tengok persamaan yang kedua tadi. Persamaan kedua, Y adalah 2Z. So, ganti pula 2. Ni kaedah ganti saja. Ganti 2 dalam 4. Okay. So, Y adalah 2Z. Jadi, dia jadi 25. Y kita adalah 2Z tambah 50Z sama dengan 300. So, 25 kali 2, 50Z tambah 50Z sama dengan 300. So, 100Z sama dengan 300, maka Z adalah 3. 300 bahagi 100. Okay. Dah dapat Z, cari pula Y. Mana nak dapat Y? Y sama dengan 2Z. So, Y sama dengan 2Z. Okay. So, gantikan 2Z kita adalah 3. So, dapatlah 6. Dah sama macam jawapan kalkulator. Okay. So, nak cari pula X pun sama. X adalah Y tambah Z. Y tambah Z. Y adalah 6 tambah 3 dapat 9. Okay. Dia yang salah tu majoriti tak dapat buat dia punya persamaan. Okay, kita tengok next one. Soalan nombor 14. Okay, soalan apa ni 14 ni? Okay, Razali mendapat tawaran pekerjaan di 2 buah syarikat dengan tawaran gaji. Okay, so ada 2 kes. Kita tengok first one syarikat Maju dulu. Okay, Maju ni kat syarikat Maju ni gaji. Jangan tengok, kita tengok dulu. Dia tanya Razali bercadang bekerja selama 3 tahun. So yang mana lagi sesuai dengan jumlah gaji yang paling banyak. So kita tengok dekat syarikat Maju. Gaji bulanan dia adalah RM3,700. Bagus syarikat ni. Setiap bulan naik RM25. Setiap bulan naik. Orang naik setiap tahun, dia naik setiap bulan. So bulan kedua 3725. Bulan ketiga 3750. So daripada sini, adakah dia janjang aritmetik atau janjang geometri? Kita tengok. Yang ini bila tolak D dia adalah 25. Yang ini pun 25. So, ini adalah janjang aritmetik. Soalan dia kerja 3 tahun. Okay, dia nak jumlah gaji. So, maksudnya dalam masa 3 tahun tu jumlah gaji dia berapa? Okay, so kamu nak cari jumlah, kamu akan guna formula S. Jangan ambil S3 sebab ini bulanan. Okay, bila ikut bulan, 3 tahun maksudnya S36. Yang ini yang kamu kena cari. Okay, untuk syarikat Teguh, sekejap kita tengok formula dia. Untuk syarikat Teguh pula, starting gaji dia, ni bukan gaji bulanan ya, gaji tahunan dia adalah RM48,000.
Okay. Kenaikan gaji dia 500 ni setiap tahun naik. So tahun kedua 48,500. Tahun ketiga dia jadi 49,000. So yang ini pun sama, janjang aritmetik. Soalan nak S3, 3 tahun sebab ini ikut tahunan. So S3. Kamu nak tambah terus pun boleh. 48,000 tambah 48,500 sebab dia nak 3 tahun je. Tak payah guna formula. Okay, terus tambah. Dapat berapa tu kalau tambah tu? Cikgu pun kira lah. Okay. Nak double confirm betul tak? Okay, dapat 145,500. Okay. So untuk S36, yang maju ni takkan kamu nak tambah sampai 36. So kita guna formula. Okay, formula dia adalah, kamu cek nanti formula dia N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Okay, N tu bilangan, so 36 per 2. 2A, gaji bulanan pertama 3,700. Tambah N tolak 1, 36 tolak 1, 35. D, beza sepunya. So dekat syarikat maju, gaji dia, berapa gaji dia? Syarikat maju adalah 148,950. Okay. So maksudnya walaupun dia naik bulan-bulan tu RM20, tapi gaji dia bila dalam 3 tahun lebih banyak di syarikat maju. So Razali, kesimpulannya Razali akan pilih syarikat maju. Okay. Kemudian ada lagi soalan. Dia suruh hitung beza. Berapa beza antara dua syarikat ni. So, you just tolak lah. Masalahnya yang ni senang. Tapi jawapan kamu yang ini dengan ni tak betul. Tu yang tak dapat markah. Okay. 148,950. Tolak 145,500. So, dapatlah jawapannya adalah 3,450. Okay. So itu untuk soalan yang ke-14 lah. Okay. So kalau kamu pilih 2 ni pun dah okay sebenarnya. Okay. Kita tengok next one. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 15. Okay. Tajuk geometri koordinat. Di atas sini rajah menunjukkan segitiga. So bila soalan geometri koordinat, sebaiknya kita tahu koordinat setiap titik. Okay. Kalau tahu semualah, tak tahu tu tak boleh buat apa lah. So contohnya titik R dah ada. Titik S walaupun tak lengkap, tak apalah, kita akur saja. And then bawah ni letak je titiknya kosong, kosong. Okay. Soalan A. Diberi luas segitiga. So bila luas segitiga, untuk poligon yang kita tahu koordinat setiap bucu dia, so kita akan guna formula sebab formula tak bagi 1/2 modulus sama dengan berapa luasnya? 48. So dalam modulus ni kamu masukkan koordinat. Okay. Ada yang suka guna ikut arah jam atau lawan jam lah. Okay. So yang mudahnya kita ikut yang soalan bagi. Huruf dia ada bagi tu O. So kita mula daripada O. Kosong, kosong. Then R. Apa dia R? -6. 3. And then S. 10. Okay. Patah balik kosong, kosong. Sebab macam kamu masuk koordinat kosong, kosong. Masuk yang ni. Lepas tu masuk yang ni. Kena patah balik. Baru dia punya segitiga dia lengkap. Okay. So first one, kita pindah 1/2 dulu sebab dia di luar modulus. So sini dapat 96. Apa jadi dalam modulus? Kurungan pertama tolak kurungan kedua. Okay. Apa dia nak isi dalam kurungan pertama tu? Kurungan pertama tu yang ini. Kita kalikan pasangan-pasangan ni. Okay. Pasangan tu kita tambah pula. So 0 kali 3, 0. Tambah. -6 kali K. So, -6K. Jadi, tolak lah sini. Tolak 6K. 10 kali 0, 0. Okay, kurungan kedua dia ada side. Sebelah sana pula. So, sebelah sana pula yang ini. So, 0 kali -6, 0. Tambah 30. Tambah K kali 0, 0.
So, apa isi dalam modulus kita? So, 96. So, sini akan dapat negatif 6K tolak 30. Okay. So, kita nak hapuskan modulus. Bila nak hapuskan modulus, dia ada dua kemungkinan jawapan sebab dia ada dua tiang tu. So, kemungkinan pertama, negatif 6K tolak 30 sama dengan 96. Kemungkinan kedua, negatif 6K tolak 30 sama dengan negatif 96. Okay. So, dia ada dua jawapan. Cuma kita akan pilih yang mana bersesuaian ikut gambar. Okay. So, yang ni bila pindah-pindah, cikgu kira siap-siap. Sini dapat negatif 21. Yang ni K sama dengan 11. So, kalau ikut gambar ni, K ni adalah titik Y yang berada di atas paksi X. So, secara logiknya, K itu adalah 11. Okay. So, kita tulis balik jawapan apa K kita. S kita titiknya 10, 11. Sebab soalan macam ni selalunya berangkai. Dia akan efek daripada A, B, C kalau ada C lah. Okay, soalan B1. B, titik M terletak pada garis lurus. Okey, ada titik M dekat sini. Dia bukan di tengah-tengah ya. So, cuma dia berada di mana-mana. Mungkin dekat sini lah. So, cikgu lukis balik nak bagi nampak. Okey, titik S tadi 10, 11. Titik R negatif 6, 3. Titik M cikgu letak dalam kat sini. Nak kata besar mana cikgu ikut suka. Okey, sebab kita pun tak tahu besar mana. So, soalan minta nisbah. So, maksudnya M tu membahagi berapa banyak. Jadi, kita letaklah apa-apa pun boleh ubah. Okay, katalah cikgu letak kat sini M. Yang ni adalah N. So, kita ambil koordinat yang cukup kesemuanya. So, kebetulan ni X cukup, Y pun cukup. Cuma cikgu galakkan ambil X sebab Y ni kebetulan ni cikgu dah bagi jawapan 11. So, kalau kamu buat tu exam, tak tahu lagi betul ke tak 11 tu. So, kita ambil X. Okay. So, macam mana nak buat? Okay, sebelum tu. Apa maksud RM nisbah MS? So, RM ni cikgu label sebagai M. MS ni cikgu label sebagai N. So, nisbah kamu dah belajar masa form 1. Nisbah ni maksudnya M per N. So, kita nak cari M per N. So, macam mana nak cari? Titik X hujung ni kali nisbah bertentangan. Tu sebab kalau soalan macam ni cikgu suka lukis. So, kamu nampak yang mana nak kali mana. So, negatif 6 kali N, negatif 6N. 10 kali bertentangan sini, tambah 10M per jumlah nisbah. M tambah N. Hasilnya adalah yang membahagi. Bukan tengah-tengah ya. Yang membahagi. Negatif 2. Okay. So, cikgu nak hilangkan pecahan. Cikgu tembak dia naik atas. Sini akan dapat negatif 6N tambah 10M. Sama dengan negatif 2M tolak 2N. So, sebelah M, sebelah lagi N. Yang ini pindah, N sini pindah. So, dapat dekat sini 12M sama dengan 4N. So, kita nak M per N. So, M per N. Yang ini pindah sini jadi bahagi. 12 pindah pun jadi bahagi. So, 4 per 12 kecilkan 1 per 3. Jawapan jangan tinggalkan dalam bentuk pecahan. Mesti bentuk nisbah. So, jawapan dia 1 nisbah 3. Okay. So, kita tengok soalan B pula. Soalan B lagi. Tapi soalan kedua. Okay. Dia kata kat sini titik L bergerak. So, bila titik yang bergerak ni, kita tak tahu koordinat yang tetapnya apa. So, cikgu label sebagai XY. Okay. Dia tak ada koordinat tetap sebab dia sentiasa bergerak. So, bila soalan minta persamaan lokus, guna formula jarak. Formula pun tak bagi, kena hafal. Okay. Tajuk geometri koordinat untuk KSSM satu formula pun tak bagi. So, kamu kena hafal. Okay. LS sama dengan 2LM. Okay. Macam mana nak buat? L. Apa titik L? XY. Apa titik S? Apa titik S tadi? 10, 11. Titik L, XY.
Okay, cikgu label siap-siap. Titik M tadi negatif 25. So, nak cari persamaan lokus, guna formula jarak. Apa formula jarak? Punca kuasa. Ni cikgu ikut je, sama dengan 2 punca kuasa. Apa nak bubuh dekat punca kuasa ni? Ni sebenarnya guna konsep Pythagoras theorem. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okay, macam cari hypotenuse. Sama juga dekat sini. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Dalam kurungan yang kuasa 2 tu, kita masukkan titik ikut pasangan. So, pasangan yang pertama, X. So, dalam kurungan kena tolak. X tolak 10. Okay. Y. Y tolak 11. Ini pasangan dia LS. Okay. Pasangan yang kedua LM. So, X tolak negatif 2. So, dia jadi X tambah 2. Y tolak 5. Okay. So, sekarang ni kita kena susun-susun bagi elok-elok sama dengan sifar. So, macam mana nak susun? Mula-mula halangan kita adalah cert. So, kita hapuskan cert. Hapuskan cert, tak mau cert. So, kita kuasa 2 kan semua. So, 2 pun kena kuasa 2. Yang ni pun kuasa 2. So, terhapuslah cert ini. So, dapatlah jawapannya akan jadi, belum jawapan lah. Okay. So, bila hapuskan cert, dia akan dapat X tolak 10 kuasa 2 tambah Y tolak 11 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2, 4. Yang ni kena asing. X tambah 2 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2. Okay, sekarang tugas kita nak kembang-kembangkan dia. So, this one akan dapat X kuasa 2 tolak 20X tambah 100. Okay, yang ini dapat tambah Y kuasa 2 tolak 22Y tambah 121. Jangan kali 4 lagi, kena kembang dulu yang di dalam kurungan. So, sini X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tolak 10Y tambah 25. Okay. And then baru kita, ini cikgu salin lah balik. X kuasa 2 tolak 20X tambah 100 tambah Y kuasa 2 tolak 22Y tambah 121. Baru kali 4. So 4X squared tambah 16X tambah 16 tambah 4Y kuasa 2 tolak 40Y tambah 100. Okay, tajuk ni memang kena hati-hatilah kembang-kembang ni. Okay, next kita susun bagi sama dengan sifar. So, cikgu tengok dulu yang X kuasa 2 ni 4, yang ni X saja. So, kita nak X squared tu positif. Jadi, belah sini, semua pindah sini. Okay, cikgu bagi jawapan teruslah. So, dia dapat bila pindah-pindah 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2. Cikgu bagi jawapan siap-siap lah ya. Nanti kamu cuba kira balik. Tambah 36X. And then tolak 18Y, tolak 105. Okay. Kalau boleh jawapan tu tak maulah macam ni, tak comel. Kita susun belah kiri kat sini lah. 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 36X tolak 18Y tolak 105. Jangan lupa sama dengan sifar. So, adakah ini jawapan akhir? Belum tentu. Kamu kena cek dulu. Nombor depan-depan ni adakah boleh dikecilkan lagi? So, kena cari faktor sepunya terbesar. So, kalau kamu tengok ni nombor dia 3, 3, 36, 18, 105. Semua boleh bahagi 3. So, kena bahagi 3 dulu. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 12X tolak 6Y tolak 105 bahagi 3, 35. Sama dengan sifar. So, inilah jawapan akhir. Okay. So, itu settle untuk bahagian B kertas 1. Okay, itu saja.